Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tiga daripadanya beberapa ta'alluq tanjiziyun hadisun. Situ. Betul. Situ kah? Betul dah. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masih lagi dalam perbahasan ta'alluq sifat qudrah. Tiap-tiap sifat ma'ani itu semuanya ada ta'alluq. Yang ni ta'alluq ni khija, khija area. Nah, selain daripada khijanya sifat tu ada di zat, dia hadap pula sekali lagi tu kepada benda lain. Nah, melainkan sifat hayat satu. Sifat hayat satu tu dia tidak ada ta'alluq. Sebab tu kita terjemuh sifat hayat tu sama ada hidup pun boleh, berhidup pun boleh. Tapi menghidupi tak boleh. Kerana menghidup tu dia masuk dalam ta'alluq sifat qudrat. Ta'alluq sifat qudrat. Kalau gitu hari ininya kata dia, dan tiga daripada 7 ta'alluq tu
tiga daripada 7 ta'alluq tu ialah beberapa ta'alluq tanjiziyun hadisun. Tu nama je tu, tak usah buat pening lah. Ta'alluq mana khija tanjiziyun hadisun. Tanjiziyun luluh, hadisun baru, mana baru luluh. Gitu dah tu ni. Khija yang baru luluh. Tu dah. Khija yang baru luluh. Tu. Dan makna tanjizi ni, apa makna tanjizi? Tu wawu isti'nah lil bayan dia panggil, nak menyata apa makna tanjizi. Dan bermula makna tanjizi itu ialah khabar meluluskan. Luluh. Nah, berlaku dah, sedang berlaku, sedang luluh. Tu. Kerana apa lulus tu? Inilah pada kata tanjizi. Kerana diluluskan, yakni kerana diperdapatkan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradah pada azali. Dah. Diluluh ni makna didapat. Berlaku dah. Itu maknanya. Sedang berlaku ni. Macam kita kata sekarang ni lah. Angin yang kita dapat, cerah yang kita dapat, nyawa yang kita boleh bersusah-susah tarik nafas, hembus nafas, mata yang kita boleh berkelip, sejuk aircon yang kita rasa ni sekarang ni saat ni orang panggil tanjiziyun hadisun. Luluh, baru luluh sekarang ni, duduk dengan luluh. Didapatkan. Apa didapat? Kerana diluluskan, yakni didapatkan dengan kudrat itu, yakni dengan Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat. Dia panggil isnad majak lah ni. Dia sandarkan PE itu kepada kudrat. Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu tu. Dia panggil majaz akliyun. Dia sebenarnya Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat. Gitu dah. Bukan kudrat semata-mata yang menjadi, yang yang meluluh, bukan. Kalau i'tikad kudrat yang meluluh, kudrat yang memperdapatkan perkara tersebut, kufur itu. Allah tak memperdapat, Allah tak meluluhkan. Kudrat yang meluluhkan, kafir itu. Kalau kata Allah yang memperdapatkan atau Allah yang memperluluskan, bukan kudrat, hak tu fasik. Macam Mu'attilah tu lah, puak-puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah dia kata Allah yang memperdapat, Allah yang menjadi, yang menghidup, yang memati. Allah zat dia, tak ada kudrat, tak ada sifat berkuasa tu, tak ada. Itu fasik lah tu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah ni tidak mentaktilkan zat Allah Ta'ala daripada sifat. Mana tidak mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Artinya Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat. Gitu dah. Itu maksud sebenar. Tapi kecek tu dia panggil isnad majak. Majak ke apa dia panggil? Majak akli dia panggil. Pondok contoh semua. Orang tanya, siapa buat Putrajaya ni? Mahathir buat. Orang kerja gitu dia ni. Siapa buat Putrajaya ni? Mahathir buat Putrajaya. Allah. Mahathir sore-sore dia buat Putrajaya besar ke apa tu? Pakai seluar sendung oleh dia hok duk korek lubang, duk tanah besi dia sore. Bukan dia itulah maksud dia. Tentu dah pekerja-pekerja. Tapi kalau tanya siapa buat Putrajaya? Mahathir. Kita dia jawab gitu kan. Isnad majak tu dia panggil tu. Sandarkan sifat memperbuat Putrajaya tu pada Mahathir. Padahal kan Mahathir hak buat. Hak sungguh-sungguhnya. Tukar-tukar hak pekerja lah hak duk buatnya. Hak duk korek tanah, duk tanah besi, duk konkrit tanah besi tu dalam tanah, duk kambuh, duk piling ke apa semua. Bukan dia duduk goyang kaki relax je tersuruh je. Tu kita kecek tu lagu tu. Tu. Baik. Kerana apa dikatakan tanjizi? Diluluskan.
Meluluskan. Kerana diluluskan, kerana diperdapatkan dengan kudrat, yakni dengan Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat itu, akan barang, akan perkara yang ditentu. Yang ditentu makna ditaksis. Ini isyarat kepada ta'aluk sifat iradat. Walaupun kita tak masuk ngaji lagi sifat iradat, tapi dia sebut dah. Sebab tertib ta'akul akli, sekira-kira tertib pelaturan secara ta'akul akli, secara fikiran akal, apa yang diperbuat tu mestilah apa yang dia nak. Hak dia tentu, hak dia mau. Kalau dia buat apa yang dia tidak mau, bermakna perbuatan dia tu tidak dikira, mana tidak diiktibar. Artinya barangkali mengigau. Macam orang mengigau. Duduk tidur, kerong tiba-tiba bangun. Pergi dapur, ambil nasi. Nambah pula tu 2 pinggir. Puak makan. Dia tidur tu. Sudah makan sedawa, basuh pinggir siap. Lepas tu masuk tidur balik. Kerong. Dia pun bangun tidur. Oh, lapar kata. Lapar ke mana dia mau makan 2 pinggir dah tadi. Bila kawan tidur kan? Rupa-rupa ngigau kan? Mengigau. Maka perbuatan itu tidak diiktibar tu. Atau tidak mengigau, nyanyuk. Nyanyuk. Tak ada tidur apa? Nyanyuk. Makan dah nasi. Lepas tu tanya, tak payah makan dah nasi ni? Sudah. Nyanyuk. Atau apa lagi weh? Ikrah, tergagah, dipaksai. Ia tak ambuh buat, tapi kena paksa. Mu kena buat. Tidak, aku tembak mu. Aku sembelih mu. Aku bong mu. Buat juga dia. Sebab apa? Kena paksa. Maka semua tu perbuatan ghairul mu'tabar. Tidak diiktibar tu lagu tu. Takkan perbuatan Allah gitu. Nyanyuk, mengigau, atau tergagah, dipaksai. Ada lagi kuasa besar yang hebat lebih daripada Tuhan, tekanan di atas Tuhan. Tuhan kena buat gini. Kalau tidak, Tuhan tak, kalau tidak mana? Kalau tidak kami buh dan neraka lah Tuhan. Jangan Tuhan. Berat Tuhan lagu tu. Lepas tu Tuhan pun terpaksa lah buat. Mana ada istilah terpaksa. Tuhan tu memang sengeling. Kelata panggil sengeling tu sengaja. Memang dia nak gitu. Fa'alul lima yuridu. Dia buat apa yang dia nak. Tu. Nak itulah sifat iradat tu. Takluknya taksis. Mana? Menentu. Sebab dia kata akan barang yang ditentukan dengan iradat. Bila Tuhan tentu? Tuhan tentu tu bila? Baru ke? Tak. Tentu tu pada azali. Pada masa azali. Pada azali tu memberi makna masa dah sebenarnya. Tapi bukan nak dengan makna masa tu. Yakni nak dengan makna kun hizat. Semata-mata zat Tuhan sahaja yang ada. Tuhan tak buat apa pun makhluk walau sebesar zarah. Itu dia panggil kun hizat. Zat Tuhan saja ada. Masa tu tak ada masa. Tapi kita duk urai dah. Sempit dia panggil dhiqul ibarah. Sempit ibarat kita nak cerita kau, okay? Jadi kena guna dengan ibarat seakan-akan memberi waham masa. Pada azali. Pada tu makna zarah tu. Pada tu kan makna zaraf. Zarah tu ada zarah makan, zarah zaman. Memberi makna zaman tu masa. Padahal bukan murak begitu. Laisa kazalik. Bukan maksud masa. Sebab masa tu sendiri makhluk Tuhan. Tuhan hak buat. Mana masa? Ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari bulan, itulah reti masa. Sebab tu ada tahun qamariyah. Tahun syamsiyah. Sebab apa? Sebab manusia boleh kira setahun berapa bulan, berapa hari, seminggu berapa hari, berapa semua ni kerana bergerak matahari dengan bulan. Itu dah. Jadi Tuhan semata-mata zat dia saja yang ada. Selain daripada Tuhan tak ada, dia tak buat lagi. Ketika tu tak boleh panggil ketika, tak boleh panggil pada, tak boleh panggil masa. Sebab tak ada masa. Dan sampai sekarang pun tak ada masa di Tuhan tu.
Hak duduk masa ni di kita. Kita yang duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Kita duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Nah, tak cukup sama masa. Oh, pukul 8 dah. Saat ni baru pukul 7. Nah, duduk sekejap. Oi, pukul 10 dah. Oh, esok nak pergi kerja pula. Duduk bawah rungkuk suntuk masa ni kita. Yang mengena masa ni di atas kita. Tuhan tak ada mengena dengan masa. Nah, gitu dah. Cuma kita duk ibarat dengan pada masa azali, pada waktu azali, ketika Tuhan saja. Ketika pada masa itu merujuk pada zaman belaka tu. Sedangkan Allah saja yang ada, Tuhan tak buat masa lagi ketika tu, tak ada masa. Nah, tapi speed nak kecek payahlah nak. Kalau nak cerita tak ada masa, jadi panjang pula jadi. Cuma kita kena faham. Bila sebut kata pada azali, yakni bukan merujuk kepada masa, yakni merujuk kepada hanya zat Allah Ta'ala saja yang ada. Tuhan siap dah, tentu siap belaka dah. Tuhan tentu orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka, orang ni umur banyak mana, rezeki banyak mana, duduk di mana, lahir di mana, mati kubur di mana, bini berjodoh temuan dengan siapa. Nah, semua siap dah. Nah, mukmin kau kafir kau ahli saadah kau habis, dia tentu siap dah. Nah, gitu dah. Bukan baru nak tentu esok lusa ni, bukan. Tak ni. Hak kita nak hadap lepas ni, esok lusa minggu depan tulak tubing ni, kita hak baru nak hadapnya. Tuhan siap dah, dia tentu. Nah, dia tentu siap dah. Contoh mudah kak, kita tak tahu Perdana Menteri ke 10 siapa dia itu, tak ada ni. Kita tak tahu siapa. Tuhan tak tahu juga. Tuhan duk nanti tunggu juga siapa Tuhan sepuluh kita juga duk tunggu gitu ke? Dak. Di Tuhan siap dah. Perdana Menteri kau berapa siapa dia, lama mana dia berita kau siap dah, dia tentu habis. Dia tahu sedia kala, dia tentu sedia kala. Siapa masa pak dia mengada. Siapa masa pak dia mengada itulah baru mengada tu dia panggil tanjiziyun hadisun, baru luluh, baru jadi. Itu dah ni. Bila lah baru luluh Perdana Menteri ke-10? Kami hari itu baru. Nah, bukan sedia kala. Baru jadi hari itu baru. Itu lagu tu. Habis. Jadi Tuhan ni tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat gapo yang dia tentu. Apa sahaja hak berlaku dalam kerajaan dia, semuanya adalah ketentuan Allah. Tuhan nak lagu tu, Tuhan tentu lagu tu. Lepas tu kita hamba ni hanya sebatas ikhtiar, pilih. Pilih. Tu ramai mana hak pilih? Orang lain Perdana Menteri ramai. Berapa? 72 kursi hak pilih. Orang lain Perdana Menteri. Hak pilih hak Perdana Menteri lah ni, hak ditabar dah ni. Ramai juga. 80 lebih, 83 dah ni. Kita sebatas milih ya, pilih. Ikhtiar. Pilih kita tu ikhtiar dia panggil. Lepas tu usaha. Kudrat kita tu usaha. Yang memperluluh, yang menjadi itu siapa? Allah yang bersepakai sifat kudrat. Dia buat, dia menjadi akan barang yang dia tentu dengan sifat iradaknya azali lagi. Sebab tu ketentuan Allah tu nanti masuk sifat iradat dia akan menyata. Dia panggil tanjiziyun qadimun. Dengan tukar tu. Ketentuan Allah tu tanjiziyun qadimun. Sedia kala lagi luluh. Kendak Tuhan nak lagu tu sedia kala lagi peluluh. Tuhan peluluh sedia kala lagi. Tuhan nak lagu ni. Tuhan nak perang mati kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Qarun tu kafir. Bila? Sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan akan hendak gitu. Tuhan tentu gitu. Lepas tu dia tentu gitu sedia kala, dia tahu. Orang tahu pun sedia kala juga. Tapi dia buat bila? Buat tu baru. Bila dia buat perang orang kafir? Zaman Nabi Musa lah. Tu. Zaman Nabi Musa dia buat perang orang kafir. Sehingga jelas nyatanya apa hak Tuhan tentu sedia kala kafirnya perang tu bila?
bila dia tenggelamkan Firaun dalam laut tu. Nah, wa aghraqna ala Firaun. Nah, kami tenggelamkan tentera Firaun dalam laut. Matilah Firaun dengan tentera dia dalam laut. Hal keadaan kafir. Kitanya sekali hidup zaman Nabi Musa tu, orang tiga tu barulah tahu. Oh, inilah hak ketentuan Allah Taala sedia kala dah. Sebelum tu tak tahu. Oleh kerana tak tahu itulah kita kena ikhtiar, kena usaha. Tu jangan tak apalah, anda Tuhan tentu kat lok ke Tuhan lah. Jangan. Nak. Tu sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, dah semuanya Tuhan tentu sedia kala. Nah, tak perlulah kita nak usaha. Nah, kita tinggal ke apa hak Tuhan tentu. Nah, kalau syurga lah kita. Kalau neraka no awan neraka. Maka Nabi jawab, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Mu tahu di mana hak Tuhan tentu untuk syurga ke neraka, tahu tak? Siapa berani jawab? Saya garanti saya syurga tu saya tahu dah. Ya, nyebohong, penipu ni. Nah, tak ada siapa dia tahu Tuhan tentu apa. Maka oleh kerana tu sangka baik pada Allah Taala. Mana Nabi kata kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu itu muyassarun lima khuliqalahu, dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan oleh Allah. Sebab tu Nabi kata dalam hadis kan, seorang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga tu tidak jauh, sehingga tidak jauh jarak, tinggal zirak aja, mana satu hasta lagi, tapi sudah terdahulu dalam ketentuan Allah, kemahuan Allah, kehendak Allah Ta'ala, dan ilmu Allah Ta'ala pun nyata sedia kala lagi, tanjizi qadim juga sama dengan iradat dia, bahawasanya seorang itu ialah ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuk dia dalam neraka. Tengok, dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka tu sehasta lagi, dekatlah, tapi terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala dia ahli syurga. Nah, dan Allah Ta'ala nak dia tu jadi ahli syurga, maka dipermudahkan dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk dia dalam syurga. Tengok. Jadi kerana tu kita tahu tak ahli syurga kali ni kita tak tahu, maka sebab tu kita beramal amalan ahli syurga. Kalau kita nak ke syurga kan, mereka memang kita nak ke neraka, biarlah neraka pergi. Memang dia nak dah ke neraka, sebab tu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tengok. Tu lagu tu dah habis. Jadi apa hak dia buat, muafakat dengan apa yang dia tentu dengan iradat dia pada azali lagi, tak sepakat dengan siapa-siapa. Benar? Tu tak ada siapa dia boleh nego dengan Tuhan, tak ada. Tu bahkan apa hak dia tentu sedia kala lagi dengan sifat iradat dia tu tak boleh diubah. Tu dia panggil qada mubram, dia panggil. Tak boleh diubah. Ada pun Nabi kata la turaddul qada illa bid-du'ai, tidak boleh merubah akan qada melainkan dengan doa. Qada tersebut bukan qada dengan makna qada iradat Allah Ta'ala, tanjizi qadim sifat iradat ya, bukan. Ketentuan Allah qada juga, tapi qada situ qada muallaq, apa hak Tuhan suruh qalam tulis pada lauh mahfuz. Setiap kita ni ada orang panggil hak Tuhan tulis di lauh mahfuz. Kejadian kita ni, cerita, skrip kita ni Tuhan tulis apa hak di lauh mahfuz. Maka hak di lauh mahfuz tu boleh diubah dengan kebajikan, seumpama doa. Boleh. Adapun hak Tuhan tentu, Tuhan nak dengan sifat iradat dia sedia kala, hak tu tak boleh nak ubah. Buatlah gapo pun, tak boleh nak ubah. Tentu gitulah akan berlaku. Habis itu. Tu. Sebab tu dia kata, dan bermula makna tanjizi itu meluluskan atau mendapatkan, boleh juga ikutlah. Kenapa dipanggil meluluskan atau mendapatkan?
Kerana diluluskan atau diperdapatkan dengan kudrat itu, yakni dengan zat Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat itu, itu isnad majah akli dia panggil, akan barang akan perkara yang ditentu, yang ditakhsis dengan iradat ini, dengan zat Allah yang bersepakai di zatnya sifat iradat. Bila Tuhan tentu? Pada azali, yakni belum ada makhluk ni Tuhan sudah siap menentu, tanpa ada permulaan bagi ada ketentuan Allah Ta'ala, sebab azali. Bukan mula Allah Ta'ala duduk nak tentu gapo, duduk fikir lah. Sebab ketentuan Allah tu azali, qading. Nama dia tanjiziyun qadimun. Apa qading? La awwala li wujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. Pengetahuan Allah Ta'ala juga mengetahui apa yang dia tentu tu qadimun, tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak ada awal bagi ada. Bukan maknanya Tuhan sebelum dia nak menentu, dia tak tahu lagi nak tentu nak gapo ni. Okey gitu. Lepas tu barulah dia tentu. Fir'aun ni kafir lah. Lepas tu barulah tahu ilmu dia. Fir'aun ni kafir. Begitu. Koding lagi. Mana? Tak ada awal bagi ada. Tuhan siap dah. Tentu. Fir'aun tu kafir. Abu Bakar tu mukmin. Dan Tuhan nyata di ilmu dia sedia kala lagi. Gitu. Tapi buat tu bila? Baru. Macam ni sekarang ni. Baru ni. Ni kesal daripada tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala. Kipas di musim angin kita rasa tubuh kita. Suara saya baru keluar daripada mulut saya ni. Ni kudrat Allah yang memperlulus, yang memperdapatkan akan barang, akan suara saya yang keluar daripada tekak saya, mulut saya ni. Barang ni suara saya tubik lagu ni ditentukan, dikehendakkan oleh Allah Ta'ala dengan bersepakat di zatnya sifat iradat azali lagi. Itu azali lagi. Tu nampak dah? Gitulah. Apa saja yang berlaku. Tu. Sebab tu bila berlaku tu kan, kita kena redha dah lah. Raditu billahi rabba. Kalau bahasa orang politik kan, kena redha. Radina billahi rabba. Lah. Dua langkah Tropicana ko langkah tu langkah ni boh. Ui masa pula. Dana menteri baru nak buat kerja gitu. Kalau dua langkah tu langkah ni mana tak puas hati dia panggil. Dia kata tak apa ni sistem demokrasi, jangan duk main gitulah. Main sebab sistem nak menjahankan rakyat ni tak baik. Ui peluang lah dia nak buat kerja. Kalau rasa tak kena kan 5 tahun lepas ni tukar pula. Jangan setahun sekali Perdana Menteri tukar. Nak jadi gua apa negara kita ni, malu kita. Itu tak ada redha dalam perut tu, tak redha, tak puas hati. Padahal Tuhan kata dalam Quran dah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan hai Nabi Muhammad SAW, syarah kau orang royak kempen ngajar apanya, Allah Ta'ala lah Tuan empunya bagi kerajaan. Malikil mulki, malik bagi mulki. Pemilik kuasa ni mutlaknya Allah. Tu'til mulka man tasha, dia beri kepada siapa yang dia kehendak. Tengok dia beri ke Saddam Hussein. Kita kecil-kecil dulu, hebat Saddam Hussein ni. Patung dia besar mana. Kita isak okok-okok biasa ni. Ni ceruk waktu tebal gitu. Cuba tengok lagi tengok. Gagah lah. Gagah. Misal, janggut tak ada puk. Isak tu. Pakai spek rebeng. Gagah. Hebat lah. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuhan cabut kerajaan daripada siapa yang dia kehendak. Tu rakyat pun bengong juga. Nak marah ke pemimpin sendiri, siapa order Amerika masuk dalam negara sendiri buat perang supaya bunuh presiden sendiri. Cabutlah kerajaan tu. Tengok, daripada hebat gagah, akhirnya orang jumpa dalam lubang tanah, rambut tak terurus, berjebal.
Akhirnya mati di tali gantung. Nak tahu kan? Tak ada ni. Tu. Tengok. Depan mata kita tu. Tuhan ada ubah. Ini tu termasuk mutaghayyirun juga ni. Al-alam mutaghayyirun. Alam ni berubah. Tu berubah kat tu. Betul tak? Kita duk biasa alam berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, marah, berapa. Dak berubah kerja berubah tu alam juga tu. Nah, mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tiap-tiap yang berubah tu pasti dah baru. Al-alamu hadithun. Alam ni baru. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Tuhan nak mempermuliakan siapa yang dia kehendak boleh. Tu orang tak ada apa-apa, tak ada harta, tak ada keturunan hebat-hebat, tiba-tiba tu hakak pak jadi mulia. Tak ada masalah apa, Tuhan kehendak jadi. Wa tuzillu man tasha, dan Tuhan nak memperhina siapa yang dia kehendak. Dulu hebat sangat. Ganah naik kapal terbang private, helikopter private Tina ni pak. Pak mana pak dua-dua duduk di kanan kiri je. Cuba tengok. Seksi pula tu. Last kali tengok video mati lagu mana. Nak katak ke rakyat sendiri, lepuk atas muka. Tengok. Tapi lepas tu semua rakyat tu menyesal belaka. Sungguh. Hanya rakyat Libya, Muammar Gaddafi. Menyesal. Orang Iraq pun menyesal lepas tu. Baru menyesal. Lepas bunuh pemimpin sendiri tu baru menyesal. Mana teruk kejam tu lebih lagi daripada masa presiden-presiden ataupun pemerintah-pemerintah yang memerintah mereka masa mereka tu rasa tak puas hati. Mana hak tokar tu lebih teruk lagi. Suasana tu lebih kejam lagi. Baru menyesal. Tu ni. Tu tengok. Tu semua tu ayatullah. Ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Tu dalil yang menunjukkan di atas kekuasaan Allah. Ta'alluq tanjiziyun hadisun qudrat Allah Ta'ala. Tu kalau kita faham kan. Waktu orang mukmin bila berlaku dah, maka dia pun redha. Radina billahi rabba. Kami puas hati Allah Tuhan kami. Tu lagu tu dah. Habis. Dan yang tiga itu, mana tiga ta'alluq tanjiziyun hadisun? Yang tiga itu, yang tiga daripada 7 ta'alluq tu lah. Dan yang tiga itu ialah ta'alluq qudrat, dengan mengadakan akan mungkin kemudian daripada adam yang dahulu. Satunya ta'alluq tanjiziyun hadisun, qudrat Allah Ta'ala ni dengan mengadakan akan mungkin. Mungkin ni makhluk ni lah. Panggil mungkin tu sebab dia imkan. Keboleh ada dan tiadanya tu sama berat. Sebab tu dipanggil mungkin. Ada pun terima, tiada pun terima. Mustawin dia panggil. Sama berat. Antara ada dengan tiada tu sama berat. Sebab tu makhluk ni dipanggil mungkin. Berapa mungkin? Sebab ditilik pada sudut makhluk ni ada keimkanan adanya dan tiadanya. Keboleh adaannya dan ketiadaannya tu sama berat. Ada, terima. Tak ada orang terkejut pun. Kita ada, betul tak? Kekejut. Macam mana awak boleh ada? Gitu. Tak ada, terima. Tak ada, terima dah. Terima. Kata, dah belakang rumahmu meninggal dah. Ya ke? Inna lillah. Kayak gitu kan? Betul tak? Ya ke? Mula kejut juga lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, mati dah lah Pak Allah. Gitu kan? Kak, Pak Allah meninggal dah. Ya ke? Tak terima tu dengan kepala otak tu. Mesti dia kena ada sampai bila-bila gitu. Gitu ke? Dah. Terima ke? Ada dan tiada tu tiada. Itu dia imkan. Maka dipanggil mungkin. Apa? Ada dan tiada tu sama berat. Itu dah. Lalu Tuhan memberatkan ada. Berat kot sebelah ada. Sebab tu makhluk ni jadi dalil menunjukkan kekuasaan Allah, kesifat kesempurnaan yang lainnya semua. Alam ni, makhluk ni besar sekali. Hak besar sekali mana?
kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Ditilik dari sudut manusia ni sebagai khalifah yang menguruskan dunia ni, maka ulama tasawuf dia panggil insan ni alamun kabirun. Manusia ni ialah alam yang besar. Gitu betul tak? Alam yang besar, tanda yang besar menunjukkan Allah tu ada dan bersifat dengan sifat sempurna, kesempurnaan gitu. Kita ni ada pun langit, bumi, apa cakrawala hak lain ni alamun saghir, alam kecil, terbalik dia ni. Padahal kita nak tengok matahari lah besar, bumi lah besar, langit lah besar, bukit bukau gunung ganai lah besar. Tapi dah di ulama tasawuf dia terbalik dia. Mana terbalik? Hak tu kecil, kita ni besar. Mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebab kita lah hak wajib menuntuti dalil. Wajhul istidlal. Wajah pendalilan tu kita hak jadi kewajipannya mengerti. Lembu kubah tak perlu. Betul tak? Ada lembu kena wajib juga mengaji sifat 20. Lepas tu bagi soal buat dia, mana dalil tu ada? Kita kok kerekok duk kecek gitu. Tak ada. Demo ni bukan mukallaf belakang ni. Hak mukallaf siapa? Kita. Itu. Maka berat kau sebelah ada, berat kau sebelah tak ada, berat salah satu daripada dua yang sama beratnya bersama tanpa ada murajjah, tanpa ada yang memberat, tak terima dengan kepala tak. Betul tak? Mesti alam ni yahtaju ila murajjihin yurajjihu wujudahu ala adamihi au yurajjihu adamahu ala wujudihi. Itu. Maknanya kita ni, alam ni, makhluk ni berhajat kepada tukang yang memberatkan. Murajjah dia panggil. Tuhan itu murajjah. Murajjah yang memberatkan. Berat ke mana? Dia memberatkan adanya kita di atas tiada kita, dan dia memberatkan tiada kita di atas ada kita. Jadi takluk tanjizi hadis yang pertama dengan mengadakan mungkin, mengadakan makhluk ni lah mungkin, mengadakan benda terima ada, terima tak ada, tapi berat kot sebelah ada. Kemudian daripada Adam yang dahulu. Mana Adam yang dahulu? Adamus sabiq dia panggil. Tak ada yang dulu. Dulu kita tak ada dulu. Betul tak? Dulu kita tak ada. Dulu kita miskin. Dulu kita bodoh. Dulu kita apa lagi? Telanjang. Maka Tuhan yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, daripada telanjang berpakaian, daripada bodoh boleh ilmu, daripada tak ada duit ada duit, daripada ada duit sikit banyak. Tu Tuhan lah ke tu? Daripada sakit sehat, iyalah ke tu? Masuk dalam ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala. Tu tengok. Satu. Dan ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat yang kedua ni dengan meniadakan dia, dia mungkin. Meniada pula. Tu meniada. Kalau bahasa jenis nyawa gak memati. Kalau bahasa jenis duit gak membengkrak. Ni. Kalau bahasa jenis ilmu gak memperlupakan, menyanyukkan. Iyalah ke? Dulu ingat kuliah, saya raca kuliah. Lah ni kuliah pun itu ke? Dengan qul huwallahu ahad contoh. Buat kan? Tuhan juga buat. Tu ni. Tetapi dalam majlis ilmu gini bolehlah kata. Di luar majlis ilmu haram kita isnad perkara tak baik pada Allah. Tak boleh. Itu dah. Kalau luar daripada majlis ilmu, tak boleh kita menyandarkan apa-apa yang buruk kepada perbuatan Allah. Padahal hakikatnya memang Allah yang buat. Seorang itu kufur, seorang itu bermaksiat, seorang itu hakikat siapa yang buat? Allah. Kau dia yang buat. Mana dia ada kudrat yang mampu menciptakan perbuatan kufur maksiat dia gitu. Jadi lemahlah Tuhan ni. Sebab apa? Sebab banyak mana hak jahat dengan hak baik. Banyak hak jahat hak baik. Hak mari masjid, hak tak mari masjid mana banyak?
Hak mari masjid tu pula hak kosong atau tak kosong ana banyak pula. Oh, alalah. Hak baik tu sikit sama. Jadi kalau hak baik je Tuhan buat, hak jahat hamba sendiri buat macam Mu'tazilah. Mu'tazilah etikat gitu. Nah, jadi Tuhan lemah benar. Berapa halus sangatnya kudrat Tuhan? Berapa persen sangat tu kudrat Tuhan peluluh? Hak lain, makhluk sendiri punya kudrat yang selevel dengan Allah, mampu mencipta gitu. Dah. Kita sama ada perbuatan itu baik atau buruk, kita bukan memperbuat perbuatan tersebut. Kita hanya kasab waliktisab. Usaha baik, usaha buruk. Kasab, usaha baik. Iktisab, usaha buruk. Yang memperlulus menjadi perbuatan itu hakikat Allah. Kita hanya ikhtiar, pilih hak baik, hak buruk. Iman, kufur. Ibadat, taat atau maksiat, kita pilih ya. Yang menentukan pilihan kita tu hakikat ialah Allah. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni, hamba ni, di dalam perbuatan yang ikhtiariyah dia panggil. Af'alul ibad ikhtiariyah. Perbuatan kita hamba hak bahasa kita pilih, kita nak. Kita ni dia panggil mukhtaran zahiran majburan batinan. Secara zahir kita diberi bebas untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman silakan, Tuhan kata. Siapa yang nak kufur pun sila, tak ada halangan apa. Pada zahirnya kita boleh pilih. Nak pergi masjid ke, nak pergi disko, boleh? Boleh apa? Boleh pilih. Betul tak? Kadang nak pergi disko meletup selalu kereta. Nak disko terbakar gitu. Alamatnya tutup habis disko. Tak ada. Lah, nak pergi disko tak ada halangnya, sila boleh pilih. Bukan boleh tu mana halal, bukan. Mana nak ceritanya tak ada keberatan. Tak ada berat atas kita. Nak pergi disko meletup kereta. Allah silap ni pilih nak pergi disko, tak ada semula ada dah. Rugilah duit sen aku beli, terbakar habis kereta. Tak ada gitu. Nak pergi masjid boleh, nak pergi lepak kedai kopi boleh. Kamu pilih. Secara zahirnya kita bebas milih, tapi secara batin majburan batinan. Apa yang kita pilih itu hakikatnya ialah ketentuan Allah. Sebab tu nanti dalam sifat iradat tu ada dia bahas. Mana haram kita berdalilkan dengan perkara yang jahat kita buat tu dua perkara, dan halal satu perkara. Dua perkara ni iaitu kita nak lari daripada hukum hudud, hukum had. Kita rogo anak orang, kita curi muapok, kena takak ke polis, masuk mahkamah. Tok hakim pun nak jatuh hukum, kita pun nanti dulu Tok Hakim. Saya rogo ni pun Allah belaka yang menentu. Haram. Satu, nak lari daripada dihukum oleh undang-undang lah kita kata. Yang kedua haram juga kita nak memperhalalkan benda yang haram. Mana? Seperti raja yang zalim, dia nak bunuh orang ke apa kata. Bukan saya ni dah nak bunuh awak ni, Allah yang menggerakkan tangan saya ni bunuh awak. Dia menggunakan hak tu haram. Tapi satu tu halal. Mana? Yakni seorang itu nak mendiamkan mulut-mulut manusia yang masih lagi membicarakan keburukan dia yang telah dia taubat dan telah dia terima hukumnya. Itu halal. Dia dulu perogoh bersiri lah contohlah. Atau perampok bersiri, kau perogoh bersiri tak ada kira lah. Orang kampung tu memang gerang sungguh dia. Last sekali kena takak ke polis. Kena hukum penjara sebab gapo ikutlah. Telah menjalani dah hukumnya dan dia pun taubat dah. Dia sedar dah kesalahan dia. Tapi bila balik kampung, orang kampung mana boleh terima dia? Nak masuk kedai rucik yang halal kau orang. Nak masuk minum di kedai kopi, orang hambak lepas dengan kursi-kursi tu, perogoh nak mari mana, habis.
Nak mari masjid pun tu email tak wi. Tu email hebat di pintu ya dem. Jangan lama rogo macik-macik ada sini kan. Ge, rambut. Akhir macam mana dia? Stres tak dia? Tekanan dia. Dia taubat dah. Dia telah menjalani hukuman dah. Maka ketika tu harus halal. Dia berhujah dengan hujah tadi. Boleh dia kata, "Hei orang kampung." Nah, mungkin ingat orang kampung, hak aku duk buat maksiat sebelum ni, aku telah terima dah balasan apa semua hukum semua tu ketentuan Allah tu. Mungkin ingat nanti. Boleh. Tu sebab apa? Sebab bukan dia nak menghalang benda yang haram. Bukan sebab dia nak mengelak daripada hukum tapi dia nak diam mulut-mulut manusia daripada berbicara keaiban yang telah dia buat dah. Dan yang telah dia tinggal taubat dah. Masa tu boleh. Dia 3. 2 haram, 1 halal. Lagi akhir bawah tak ada cara. Itu nak menunjuk kata bahawasanya apa sahaja berlaku baik atau buruk ialah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, tengok. Dan takluk tanjizi hadis, sifat kudrat yang kedua, dengan meniadakan dia mungkin meniada, memati ke, memudarat ke, mensakit ke, membengkerak ke, menghina ke, menjatuh ke, ia belaka tu. Ia belaka meniadakan dia mungkin, kemudian daripada adanya mungkin molek-molek jadi Perdana Menteri. Macam tu. Lepas tu siapa masa pak Tuhan pun menjatuhkan dia, meniadakan dia daripada ada dia sebelum ni jadi Perdana Menteri, pak tak ada dia jadi banduan pula ke, ikutlah. Ataupun jadi orang biasa pula ke, ikutlah. Kerjaan Tuhan lah tu. Jadi sebab tu apa sahaja berlaku di alam semesta dengan mata kepala kita dapat lihat ni ialah penceritaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedang bercerita kepada kita. Hanya orang yang ada basirah sahaja yang boleh membaca. Tapi kalau orang yang basirah dia tu buta, tak boleh baca. Dia tengok setengok-tengoknya perbuatan Allah Ta'ala ni, tapi dia tak nampak di sebalik apa yang berlaku tu ialah Allah yang mentadbir alam ni, Allah yang menyusun, Allah yang mengada, Allah yang meniadakan, Allah yang menjatuh, yang mengangkat, yang memberi, yang menegah, yang menarik. Ia belaka, Tuhan belaka. Itu takluk tanjizi hadis sifat kudrat. 2. Dan takluk tanjizi hadis sifat kudrat yang ketiga, dengan mengadakan dia mungkin buat pula, jadi pula makhluk tadi tu, hidup pula kerana membangkitkan daripada kubur. Tu dah. Tu nanti tiup sangka kala yang kedua, bangkit pula kita ni, bangkit dengan jasad lah. Bukan bangkit dengan roh, bangkit dengan jasad, dengan jasad sekali. Siapa yang tikok bangkit dengan roh saja, kafir lah dia. Jadi falsafah dia ada tu ni. Tu. Habis. Ini ni sekira-kira orang panggil tafsir lah ni. Sekira-kira ijma'nya takluk tanjizi hadis sifat kudrat Allah ni bukan 3. Tak terbilai lah banyak. Tak terbilai lah banyak. Ni tangan saya duk bergerak gini. Ia belaka ni, sifat kudrat Allah Ta'ala belaka ni. Janggut kita kena tiup angin gerak, ia belaka tu sifat kudrat tu. Mata kita kelip, bulu mata kita cabut ke, rambut kita gogor ke, hak hitam jadi putih ubal ke, ia belaka. Kipas musim angin mari, ia belaka tu. Sejuk tak sejuk, panas tak panas, cerah gelap ke apa, ia belaka. Kesal daripada takluk tanjizi hadis sifat kudrat. Boleh bilai, tak nak bilai, tak nak hingga. Masuk syurga, dapat nikmat tu, nikmat ni kekal selama-lamanya dalam syurga. Takluk tanjizi hadis sifat kudrat. Tu hidup bui, duk pengada duk bui. Kau masuk neraka pun kekal neraka, duk azab sakit. Tak ada tak ada akhir. Ya itu. Habis itu.
Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula ialah khabar. Dan bermula 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula ialah beberapa ta'alluq qubdah. Baca qubdah. Nah, kalau baca qabdah dengan bil fathah, kalau baca dengan bil fathah qabdah, dia jadi makna dia segenggam. Tu. Kalau baca qabdah, dia masdar marrah, wazan fa'lah, kajalsah. Tapi sininya nak baca dengan qubdah bidhammah, bidhammil qaf, baca dengan qubdah. Tu kalau baca dengan qubdah, maka terjemahnya rentohan. Rentohan dah, rentahan Allah. Tapi dia katakan dan makna qabdah itu genggam. Genggam. Ni maknanya Syekh Ahmad dia buat mari qubdah dengan baca qabdah. Qabdah apa? Genggam. Tapi bukan nak makna genggam. Nama genggam kita duk faham dalam genggam nah. Tuhan genggam dalam tapak tangan dia, bukan gitu. Ni genggam. Nah, tapi nak maksud genggam tu ialah rentoh. Sebab tu qabdah baca dengan qubdah. Qubdah. Tu dah. Dan murak, yakni murak ni maksud yang dikehendaki, itu mana murak. Dan bermula murak yang ni maksud yang dikehendaki daripada qubdah tu, ya, daripada qabdah atau qubdah, lebih tepatnya qubdah lah. Mana? Rentahan. Kalau qabdah genggaman, segenggam. Bukan nak makna segenggam. Kalau segenggam mana Tuhan ada tangan, Tuhan duk genggam dalam tangan dia gitu. Dah nak mana rentah, kinayah daripada benda yang kita genggam ni, mana dalam milik kita, dalam kereta kita. Nah, tanah di hujung kapur tu dalam genggam kawan dah. Dalam genggam apa? Dalam kereta kawan. Kawan nak buat gapo ikut kawan lah. Nak buat banglo ke, nak buat teres ke, nak buat taman permainan budak-budak ke, ikut kawan. Dalam getah kawan, rentah kawan. Mana dalam genggam bukan genggam ni. Tak kira 2 ekar tanah dalam genggam ni, tak cukup tu. Ni. Tu. Dan bermula murak yang makna yang dikehendaki daripada genggam atau qabdah itu ialah bahawa semungkin, yakni makhluk itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Mana genggaman kehendak? Bukan genggaman tangan. Sebab tu kata bukan qabdah. Genggaman kehendak Allah Ta'ala mana? Dalam rentohan kehendak Allah. Gitu dah. Dalam rentohan. Dalam retoh dia. Nah, dalam daerah dia berleluasa dah. Rentahan kehendak Allah Ta'ala. Lagu mana tafriqnya? Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dikekalkannya mungkin atas halnya hal mungkin. Hal mana? Bayan pada kata hal. Daripada adam atau wujud, daripada tiada atau ada. Ni lagu mana contoh? Kita ni sebelum Tuhan buat kita tak ada, betul tak? Jadi ada dan tiada kita tu sama berat. Bahkan berat kot sebelah tak ada. Jadi sejak daripada imkan mana, ketika mana Tuhan buat dah makhluk yang pertama, kalau kata Nur Muhammad kat Nur Muhammad lah, kalau kata air kat air ikut lah. Nah, lepas pada tu dia panggil waktu imkan. Mana? Keboleh jadian makhluk-makhluk hak Tuhan tentu sedia kala nak buat. Nah, tapi bukan duk tubik seretak, betul tak? Tuhan buat dulu tu ada, lepas tu ada nek Hawa, lepas tu anak dia, cucu dia, cicit dia, cak. Kita tak ada lagi tu. Tak ada lagi.
Zaman Qarun tak ada, Namrud tak ada, zaman Nabi Muhammad pun tak ada lagi, zaman siapa kehantuah pun tak ada lagi kitanya. Lamanya kita tak ada. Tuhan kekal dengan tak ada. Ha itu dia dalam kereta. Dalam kereta Allah Taala. Ha. Kalau Tuhan kehendak gitu, mana? Tuhan nak kekal kita dengan tak ada. Tak ada, serik boleh, tak ada apa-apa. Tuhan kuasa dalam kereta dia, ikut dia. Ha itu mana gitu nak sebut tu. Ha, itu dah. Diperkekalkan. Ha, dikekalkannya Allah, dikekalkannya mungkin atas hal mungkin mana? Daripada Adam atau wujud, daripada tiada atau ada. Ha. Nah, jadi Tuhan kalau Tuhan kehendak nak kekal dengan tak ada seterik. Siapa bila-bila boleh je. Sebab Tuhan kuasa. Sebab kita di bawah qubdah Allah Taala, bawah rentahan Allah Taala. Dan jika dikehendakinya Allah, digantikan dia mungkin dengan lawannya. Tak kena tu. Dan jika dikehendakinya Allah, ya. Dan jika dikehendakinya Allah lah, betul dah. Digantikan dia kekal dengan lawannya, lawan kekal. Mana? Kekal atas tiada. Tadi kekal atas tiada. Pak, Tuhan boleh tak nak tukar hak dia kekal atas tak ada tadi? Tukar atas hak lawan bagi kekal hak tak ada tadi. Mana? Ada pula. Boleh. Tak ada masalah apa? Boleh. Tuhan kuasa. Ha gitu dah. Tu maksud nak sebut situ. Dan jika dikehendakinya Allah, digantikan dia kekal dengan lawannya kekal. Ha gitu. Lawan bagi hak Tuhan mengekali tadi. Sama ada Adam atau wujud, sama ada tiada atau ada. Macam sekarang ni Tuhan mengekal di atas ada kita ni. Ha ni. Tuhan kekal ke atas ada. Hari ni ada, esok ada. Lepas tu Tuhan boleh tak nak tukar hak gapo dia kekal dah di atas kita ni ada dengan lawan bagi hak gapo dia kekal itu ada tu. Mana? Tiada. Boleh. Allah kata Allah Taala. Ha dia. Sebab kita ni di dalam rentah Allah Taala. Tu dia panggil ta'alluq qubdah. Dan yang tiga itu ialah ta'alluqnya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan. Kata berarti situ dah. Dan yang tiga itu mana tiga ta'alluq qubdah. Jadi satu ta'alluq suluhi qadim, tiga ta'alluq tanjizi hadis, tiga ta'alluq qubdah dia panggil dah. Tiga ta'alluq qubdah. Jadi berapa? 7 belaka. Ha, ini kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.